Kadangkala, pekerja mempunyai kebimbangan di tempat kerja seperti waktu lebih masa, bahaya atau layanan buruk daripada penyelia ataupun pekerja lain. Jika syarikat terlepas pandang kebimbangan ini, rungutan pekerja tidak dapat ditangani. Sekiranya syarikat tidak menyedari isu-isu yang kritikal, maka terdapat risiko yang lebih tinggi. Contohnya, buruh paksa. Pekerja sepatutnya boleh membangkitkan sebarang isu dengan syarikat dan mereka harus tahu bahawa syarikat akan menjawab dan tidak membalas dendam terhadap mereka kerana membangkitkan kebimbangan. Itulah sebabnya setiap syarikat mesti mempunyai proses rungutannya sendiri. Proses ini menyediakan saluran komunikasi antara pekerja dengan pengurus. Ia membenarkan semua pekerja meluahkan kebimbangan dan idea mereka tanpa rasa takut akan pembalasan. Proses rungutan syarikat anda harus menentukan cara anda menerima dan bertindak balas terhadap maklum balas pekerja. Proses itu harus difahami oleh pekerja serta mudah diakses oleh mereka. Di sini, kami akan menunjukkan kepada anda proses rungutan untuk mengumpul dan menjawab kebimbangan daripada pekerja. Untuk menerima maklum balas daripada pekerja, syarikat anda seharusnya mempunyai saluran yang berbeza untuk pekerja melaporkan kebimbangan seperti penyelia, pemesejan kumpulan dan talian penting. Selalunya, pekerja akan bercakap dengan penyelia jika mereka mempunyai aduan atau kebimbangan. Dalam kebanyakan situasi, penyelia dapat menyelesaikan masalah dengan pantas. Penyelia harus dilatih dalam proses maklum balas, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil semasa penerimaan, proses merekod dan pelaporan maklum balas. Dalam sesetengah kes, pekerja mungkin berasa tidak selesa untuk melaporkan kepada penyelia, terutamanya jika penyelia tersebut terlibat. Itulah sebab utama perlunya saluran yang lain untuk pekerja berkomunikasi atau berkongsi kebimbangan mereka. Banyak kilang kini menggunakan pemesejan kumpulan sebagai saluran untuk pekerja. Media sosial dan aplikasi pemesejan kumpulan seperti WeChat, Line, Facebook dan WhatsApp adalah cara untuk mengumpulkan dan menjawab maklum balas dengan cepat. Ia boleh menjadi saluran yang popular untuk membuat cadangan atau aduan. Saluran ini membenarkan sesiapa sahaja untuk menyampaikan sebarang isu secara terbuka dan bukannya secara sulit, di mana-mana yang mereka mahu serta di tempat yang sesuai untuk berbuat demikian. Sekurang-kurangnya, majikan harus memastikan bahawa semua pekerja mempunyai akses kepada platform pemesejan syarikat. Pemesejan kumpulan awam tidak sesuai untuk aduan sulit atau tanpa nama. Oleh itu, anda juga memerlukan saluran maklum balas yang lain. Syarikat juga harus menawarkan talian bantuan pemesejan sulit. Talian bantuan hendaklah diuruskan oleh seseorang yang mempunyai latihan dan pengetahuan tentang operasi talian bantuan serta pengurusan kes. Saluran sulit boleh membenarkan pekerja menghubungi atau menghantar mesej teks melalui aplikasi, SMS atau platform lain. Pekerja seharusnya mempunyai pilihan untuk membuat laporan tanpa nama atau memberikan nama mereka. Syarikat mesti menyediakan sekurang-kurangnya satu pilihan pelaporan tanpa nama. Ini membolehkan pekerja yang tidak boleh atau berasa tidak selesa untuk meninggalkan nama melaporkan kebimbangan mereka. Semua pekerja mesti tahu tentang sistem rungutan pekerja syarikat mereka dan boleh menggunakannya. Apabila pekerja diambil bekerja, beritahu cara mereka boleh berkongsi kebimbangan mereka
dan cara anda akan bertindak balas. Siarkan maklumat tentang mekanisme rungutan syarikat secara terbuka di tempat kerja dan jalankan latihan ulang kaji secara berkala untuk menggunakan sistem untuk pekerja. Pekerja juga harus bebas untuk menggunakan proses rungutan luar seperti biro buruh, talian bantuan bebas atau kesatuan sekerja ataupun jawatan kuasa pekerja. Mereka harus dimaklumkan tentang pilihan ini semasa latihan orientasi, termasuk talian bantuan bebas suara kami, aplikasi telefon pintar Kerajaan Malaysia, Working for Workers serta fungsi pusat tinjauan aplikasi SafeStep. Talian bantuan suara kami di Malaysia membolehkan pekerja menghubungi atau menghantar mesej kebimbangan mereka kepada operator telefon luar untuk menerima bantuan dan nasihat. Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah mencipta aplikasi telefon pintar Working for Workers. Aplikasi ini membolehkan semua pekerja, termasuk pekerja asing, membuat aduan tentang isu buruh dan menerima respons. Aplikasi SafeStep disertakan fungsi pusat tinjauan yang memudahkan penggunaan tinjauan masa kepada para pekerja. Selepas pekerja memberikan maklum balas melalui salah satu saluran rungutan kilang, maklum balas tersebut kemudiannya perlu direkodkan dan dilaporkan. Orang yang menerima maklum balas hendaklah membuat rekod rasmi seperti penyelia, pengendali talian bantuan atau pentadbir pemesejan kumpulan. Maklum balas kemudiannya hendaklah dilaporkan kepada kaki tangan yang ditetapkan. Pihak pengurusan harus melantik wakil yang bertanggungjawab untuk menguruskan prosedur rungutan. Mereka seharusnya pengurus yang mempunyai kecekapan dan kuasa untuk menjalankan peranan mereka. Hanya kaki tangan yang diberi kuasa ini mempunyai akses kepada laporan rungutan pekerja. Ini membantu melindungi kerahsiaan pekerja. Pihak pengurusan kemudiannya harus menyemak maklum balas bagi memutuskan cara untuk menjawab. Setengah kebimbangan adalah lebih mendesak daripada kebimbangan yang lain. Kita boleh mengklasifikasikan maklum balas pekerja sebagai cadangan, aduan atau rungutan. Apabila pekerja mengemukakan idea atau tindakan untuk dipertimbangkan oleh syarikat, itu merupakan satu cadangan. Maklum balas negatif boleh menjadi aduan atau rungutan. Sebarang isu yang boleh melanggar hak pekerja, peraturan atau keperluan pelanggan diklasifikasikan sebagai rungutan. Maklum balas negatif yang bukan tentang pencabulan hak pekerja adalah dianggap sebagai aduan. Sebagai contoh, katakan seorang pekerja melaporkan yang mereka bekerja lebih daripada waktu bekerja yang dilaporkan dalam slip gaji mereka. Adakah ini dianggap sebagai aduan atau rungutan? Maklum balas tentang perselisihan gaji menunjukkan kemungkinan pelanggaran keperluan pelanggan dan undang-undang, maka ia diklasifikasikan sebagai rungutan. Aduan ialah komen tentang masalah yang tidak melanggar piawaian. Ini termasuk aduan tentang keadaan di tempat kerja. Rungutan harus diberi keutamaan tertinggi dan harus menerima respons yang paling pantas. Tuduhan yang teruk seperti penderaan fizikal atau penganiayaan seksual atau keganasan berdasarkan jantina adalah rungutan yang paling mendesak. Kes sebegini harus dijawab dalam masa 24 hingga 48 jam dan disiasat dengan lebih cepat berbanding rungutan biasa. Kes yang mempunyai keutamaan yang lebih rendah harus disemak secara berkala. Contohnya, cadangan atau aduan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja. Wakil harus dilantik untuk menangani semua jenis rungutan.
Individu ini haruslah seorang yang dihormati dan dipercayai oleh pekerja. Dia harus mempunyai kuasa dan kemahiran untuk menjalankan peranan mereka. Rungutan tertentu seperti buruh paksa atau buruh kanak-kanak mungkin lebih teruk daripada perkara yang boleh ditangani oleh syarikat secara dalaman. Rungutan sedemikian mungkin perlu dirujuk kepada pihak luar, seperti Polis Diraja Malaysia atau NGO. Kadangkala, aduan mungkin melibatkan konflik sesama pekerja. Syarikat harus mempunyai proses penyelesaian untuk memastikan kedua-dua pihak didengari. Akhir sekali, pihak pengurusan mesti menjawab kepada maklum balas. Untuk proses rungutan menjadi berkesan, pekerja mesti mempercayai sistem tersebut adalah selamat dan bahawa mereka akan mendapat respons dengan secepat mungkin. Sesiapa yang menghantar maklum balas tidak boleh dimarahi atau dibalas dendam. Pengurusan atasan harus menguatkuasakan dasar anti tindak balas yang kukuh dan bertulis, termasuk akibat yang serius bagi sesiapa yang menganiaya atau menakut-nakutkan pekerja untuk bersuara. Pekerja yang membuat aduan hendaklah mendapat jawapan secara bertulis. Ia harus menyatakan sama ada dakwaan tersebut dianggap sah. Respons itu harus memaklumkan kepada pekerja cara syarikat berhasrat untuk menyelesaikan isu tersebut, orang yang akan mengendalikannya dan masa. Sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan hasil itu, respons bertulis tersebut hendaklah memberitahu mereka cara mereka boleh membuat rayuan. Minta pekerja menandatangani rekod menunjukkan bahawa mereka menerima jawapan. Ini tidak semestinya menunjukkan pekerja berpuas hati dengan jawapan, cuma bahawa mereka menerimanya. Pihak pengurusan harus sentiasa memantau proses rungutan dan tindakan-tindak balas. Mereka harus menyemak sistem dengan kerap untuk memastikan rungutan pekerja dikendalikan dan pekerja berpuas hati dengan proses tersebut. Syarikat anda harus menyediakan pekerja dengan pelbagai saluran untuk melaporkan rungutan kepada pihak pengurusan. Dengan berbuat demikian, syarikat anda boleh memastikan bahawa isu ditangani dengan betul sebelum ia melarat dan mencegah isu serupa pada masa hadapan.